bersama dengan seorang narasumber kita, iaitu Yang Mulia Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Arsyad. Sudah pun bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tuan? Alhamdulillah ceria. Sedikit suara berubah sedikit. Suara sedikit. Anda mengapa? Dipahami. Kita faham juga ya. Tuan baru saya balik daripada Himalaya Nepal ya. Jadi maklum saya keadaan cuaca. Baiklah. Terlebih dahulu Tuan, mungkin dapat dikongsikan ya mengenai dengan Himalaya Nepal Ride ini, bila ianya diadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada PRTB kerana sudi mengundang saya untuk memberikan acara Himalaya Nepal Ride ini. Sebenarnya Nepal ini maknanya bis kita pun tahu juga paling unik negaranya. Betul. Pasal apa kita tahu? Pasal di Brunei ini banyak Nepal, Gurkha. Tapi alhamdulillah dengan kuasa Allah, Nepal ini banyak pelancong yang datang di sana kerana ada gunung tertinggi di dunia. Tepat sekali. Itulah yang membuat saya untuk hadir ke sana. Dan juga penggambaran kami mengambil masa 10 hari di atas motosikal. 10 hari ya. Baik. Ya. Jadi sebetulnya kalau mengenai Himalaya Nepal Ride ini, tadi mengetahui ya ride ini mungkin dengan menggunakan kenderaan motosikal ataupun sebagainya. Jadi mungkin dapat dikongsikan lebih lagi lah Tuan, bagaimana pengurusan bagi abis kita yang melakukan pengembaraan di kawasan Himalaya Nepal ini. Terima kasih. Sebenarnya Gunung Elbrus ini yang paling tinggi di dunia, tapi kita tidak sampailah mencapai ke sana. Di Nepal ini ya ada 2 tempat yang tinggi yang boleh didatangkan menggunakan kenderaan ataupun motosikal. Alhamdulillah setelah saya melihat YouTube dan daripada teman-teman ada motosikal yang di sana tu kuasanya sangat baguslah untuk digunakan di pegunungan. Saya menyewalah Royal Enfield 500cc dan juga alhamdulillah kita telah mencapai gunung tersebut walaupun berbagai rintangan dan kita cubaan lah yang perlu diatasi. Baik, semasa pengembaraan berkenaan, Tuan mungkin dapat dikongsikan berapa orang daripada negara Brunei Darussalam? Sebenarnya saya sendiri wakil daripada Brunei dan juga saya amat berbangga kerana saya adalah anak pertama ataupun anak Brunei pertama yang menjelajah Nepal ya, pergunungan, dan juga disertai dengan 2 orang peserta dari Singapura. 5 orang daripada Malaysia dan seorang daripada negara Hungary. Baik, seperti yang kita boleh saksikan bersama. Ini mungkin dapat dijelaskan daripada Tuan sendiri, pandangan mata daripada Tuan sendiri kepada ketika itu. Ini adalah perjalanan, kalau kita lihat perjalanannya amat mencabar dan juga 70% itu adalah jalan yang berbatu dan selebihnya becak dan sebagainya. Ini jalan menuju ke pergunungan Manang. Kawasan Manang. Manang. Bagaimana dengan keadaan jalan raya berkenaan, curam ataupun mungkin sukar dilalui? Kalau mula-mula kalau kita amati seolah-olah macam hendak mengantar nyawa. Tapi rasanya dengan kita ni pengalaman yang ada, persiapan yang kita buat, alhamdulillah kami dapat mencapai gunung tersebut dengan selamat. Walaupun ada sedikit kita ni kemelangan kecil lah, tapi tidak melibatkan kerusakan. Baik, itu biasalah ya dalam perjalanan ekspedisi berkenaan. Baik, kita ingin mengetahui sebetulnya ni terlebih dahulu ya Ramizah, siapakah dia ni sebenarnya Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Arsyad ini? Pengalaman dan juga kepakaran dalam penjelajahan ke mungkin negeri-negeri ataupun tempat-tempat mencabar ini. Sebenarnya Nepal ini adalah negara kedua yang saya kunjungi. Sebelum ini saya menjelajah ke India, gunung yang lebih tinggi daripada Nepal ini, tapi jalannya amat baik sedikit. Dan juga saya pernah ke negara-negara Eropah, 20 negara Eropah secara solo sendirian. Dan juga insyaAllah bulan 5 ini kalau tidak ada halangan, saya akan menjelajah ke Afrika.
Morocco, negara Morocco, insyaAllah. Seorang diri juga. Seorang diri. Wah. Wah, alhamdulillah. Satu cabaran. Bagaimana ni Ramiza? Sangat mencabar sebetulnya. Tapi kalau bagi saya seorang wanita mungkin ada halangan-halangan yang tertentu lah ya. Dan apa yang pasti dari tajuk yang akan kita bawakan ini, tadi sudah kita mengetahui mengenai pengurusan bagi pengembaraan yang sangat mencabar sekali di kawasan Himalaya Nepal. Bagaimana pula dengan kejauhan untuk menuju ke kawasan Everest, Tuan? Sebenarnya Everest, kita tidak mencapai Everest. Kita hanya mencapai base camp Everest, artinya yang boleh dinaiki motosikal. Ketinggiannya ialah 5,364 meter daripada paras laut. Dan alhamdulillah kami telah diberi peluang untuk menetapi Gunung Annapurna. Sebenarnya Annapurna ini ada 4 Annapurna. Artinya setiap kami stop atau kami tinggal berdepanan dengan Annapurna. Itulah keuntungan kami juga dapat melihat dengan sendiri gunung-gunung yang tertinggi di dunia. Jadi habis kita masih boleh lagi menyaksikan ya sedikit paparan POV, point of view daripada habis kita ya, seorang penunggang yang melalui jalan raya berkenaan. Apanya orang kalau Indah cukup ilmu di dada, Indah sampai ke Gunung Everest. Tepat sekali. Tapi kalau ada keinginan untuk ke sana, bagaimana tidak ada halangan lah sebetulnya. Betul. Itulah yang ingin saya tanyakan ya. Perlunya ada ilmu di dada ini bermakna perlu ada persiapan bagaimana untuk masuk ke negara berkenaan, siapakah yang perlu dihubungi untuk melalui Himalaya Nepal ini ataupun Gunung Everest berkenaan. Rasanya bukan yang suka-suka hati boleh masuk ni Tuan. Jadi mungkin ada pendengar kita ataupun penonton kita ingin mengikuti jejak daripada Tuan sendiri. Alhamdulillah, sebenarnya untuk menjejaki gunung ini, kita ni mesti ada membuat persiapan yang rapi lah. Kerana apa? Memang jauh bezanya kita ni mengembara menggunakan motosikal di Asia, di ASEAN. Tapi kalau negara seperti di Nepal, di India, di Kashmir, yang amat dingin. Dan kami sendiri pada ketika itu ialah -16. Dan kami setelah sampai di Manang dinasihatkan oleh ejen, Indah boleh tinggal bermalam di sana. Dan kami terpaksa turun di ketinggian 3,800. Dan juga persiapan memanglah salah satu daripada persiapan ini memang hobi ya. Kalau anda hobi memang dah siap nih. Dah minat memang dah dapat. Walaupun belanjanya pun tinggi juga. Alhamdulillah. Dari segi kita ni kewangan, minat, kita ni berkemampuan untuk ke sana. Jadi, kalau Indah mahal bukan hobi namanya. Betul sekali. Itulah yang dicari sebetulnya. Kenangan kita ni, memori yang akan kita ni nyorang rista apabila hari-hari yang tertentu nantilah. Dan pastinya kalau kita ni akan mengikuti kepada orang ramai, mungkin ada yang berminat lah. Mungkin Tuan dapat kongsikan apa tips-tips yang berguna kepada orang ramai untuk nyorang menceburi bidang yang sangat mencabaran ni. Salah satu daripadanya ialah mestilah minat lah. Maksudnya itu berminat dalam bidang permotoran. Yang kedua, kita ni mesti patuh kepada peraturan lalu lintas. Ini yang paling penting. Kerana orang lain tidak dapat menjaga keselamatan kita ni. Kita ni sendiri yang harus menjaga. Apalagi kalau pergunungan ni kalau silap, dia akan masuk gaung dan mengkali mengikut keterangan mereka mungkin mengambil masa seminggu untuk menjumpai. Kerana gunungnya tu curam, sangat curam dan tinggi. Dan perlu ada kesihatan mental yang kuat. Jadi memang sukarlah ya untuk pihak berkuasa mensyariatkan ya. Jadi keselamatan itu bermula daripada diri kita Tepat sendiri. Sekali. Baik, biasanya kalau ada pengalaman-pengalaman ataupun satu kenangan-kenangan ni adanya pasti juga kenangan manis ni Ramiza. Jadi daripada Tuan sendiri mungkin ada kenangan manis berjumpa dengan orang baru kah, macam mana? Alhamdulillah. Sebenarnya saya berbangga menjadi warga Brunei ya. Di mana-mana saya pergi, kalau di pergunungan Nepal rupanya di lembah-lembah Tasik, kalau mereka bertanya dari mana, dari Brunei. Memang Brunei ini kena puji dengan kebaikannya, dengan orang kita berbangga dengan pemimpin kita ni ya, pemimpin negara dalam pemudulian. Ini yang amat saya banggalah. Kerana apa, kita ni mudah untuk berkomunikasi dengan warga Nepal. Jadi layanannya pun baik. Dan yang paling manis, sebenarnya yang paling manis ini banyak pula layanan daripada masyarakat. Tapi yang akhirnya setelah kita berjaya mengharumi
cita-cita kita ni. Artinya menakluki 2 gunung tertinggi. Ini Tuan, gambarnya. Kalau anda percaya, inilah antara gambar bahawa Tuan Haji Abu Bakar sudah pun sampai ke destinasi berkenaan. Mungkin dapat dijelaskan Tuan mengenainya. Di Ini mana adalah Tasik? Tiliso yang ada di Manang. Sebenarnya ada 2 tasik di sana, hijau dan biru. Inilah kuasa Allah yang Maha Esa dan anda dapat ditangani oleh sempurna, siap sempurna. Ini kita lihat airnya biru, tapi tidak ada air tu, ais tu semuanya. Ais. Mungkin Di sana disebabkan cuacanya masa tu -8. Di luar, bukan dalam air tu. Dalam air bermakna lebih sejuk lagi. Dan Kalau ini pula dengan ini belakangnya itu adalah Gunung Annapura. Annapura, saya berbanggalah. Dan yang satu di Tasik yang tertinggi 4,000 kaki, 4,000 meter daripada paras laut. Ya, sangat teruja sebetulnya saya menyaksikan gambar-gambar yang dipaparkan ini. Sabar, Hamizah. Sabar. Jadi saya perlu sabar sebetulnya. Belajar lesen motosikal dulu. Dan apa yang pasti sebetulnya kan kalau datang untuk pengembaraan ke Nepal ni, ada yang menggunakan motosikal seperti Tuan sendiri dan ada juga yang trekking. Tapi yang kita ni bahaskan adalah mengenai motosikal ride ini. Dan dari segi faktor keselamatan dan juga kesihatan, pastinya di negara Nepal ini dengan keadaan ketinggian yang mencapai lebih daripada 2,000 meter dari paras laut. Bagaimana dengan keselamatan dari segi kesihatan tubuh badan sebagai seorang Asia ni? Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya saya sendirilah wakil Negara Brunei Darussalam. Sebelum saya membuat pengembaraan ini, saya telah berjumpa doktor. Alhamdulillah. Di Brunei ini kemudahannya banyak, diberi pemeriksaan percuma. Dan saya telah disahkan oleh doktor sah untuk menjelajah menggunakan motosikal. Tapi walaupun kita ni, tapi ia berbeza dengan ride-ride yang lain. Tapi dengan adanya yang penting semangat itulah, semangat persiapan kita ni, kesihatan kita dijaga dan juga yang paling penting sering mematuhi peraturan lalu lintas. Pasal apa, ini kalau tersilap, ia akan membahayakan diri sendiri. Betul, itulah ya. Memang satu cabaran yang tidak dapat terjangkau akal ya sebetulnya adanya kepada banyak kita, yang ditanyakan sekali ya. Betul, bagi yang tidak ada pengalaman langsung ataupun tidak pernah mengikuti cabaran-cabaran berkenaan, tapi sekurang-kurangnya kita mengetahui sendiri. Saya juga motosikal, kalau Ramizah sendiri juga suka mendaki gunung ini. Jadi adalah sedikit kita ni gambaran-gambaran ya, kalau bagi mereka yang belum pernah ada kedua-duanya, mungkin sedikit gambaran dapat dikongsikan oleh Tuan sendiri. Macam mana dari segi persiapan untuk seseorang itu? Adakah ia perlu melakukan aktiviti yang senaman fizikal, training dan apa sebagainya? Sebenarnya memang susah kalau kita ceritakan seharian ini pun dah habis. Pasal apa, kalau di Himalaya ni, ia jalannya lecak, becak dan juga batu kelikirnya biji-biji macam kita ni. Indah tajam. Kalau dipikirkan, ada yang marahlah teman-teman, bawa apa ke sananya. Tempat yang berbahaya kawagannya. Jadi sebab saya tu penggemar naik gunung menggunakan motosikal, saya akan mencuba yang lebih bahaya lagi. Kerana apa, macam di Itali kan, Stelvio, saya pun bahaya juga. Tapi kalau bagi saya secara pribadi, jalan yang licak, jalan yang yang berbukit ini, ia lebih selamat daripada di lebuh raya. Pasal apa, kalau lebuh raya jalannya baik tapi kita tidak boleh melakukan kesilapan. Pasal apa, ya kita dalam keadaan laju, ia lebih bahaya. Tapi kalau macam ini naik pergunungan, kita ride tidak laju 1, 2, 3 saya speed. Kalaupun kita ni ada kemalangan, artinya kemalangan kecil lah, jatuh, bangun sendiri itu dah. Jadi biasanya risiko kemalangan tersebut datang daripada diri sendirilah dibandingkan dengan kalau di lebuh raya mungkin ada binatang ke, mungkin ada kenderaan lain ke dan juga sebagainya. Jadi itulah mungkin kesukarannya. Baik, untuk seterusnya juga Tuan, mengenai dengan ingin disambung kembali mengenai dengan pengungsian ini ataupun komunikasi ini.
Macam mana tuan daripada turun daripada airport, adakah Kathmandu. dipandu oleh pemandu dan juga bagaimana untuk berkongsi ataupun berkomunikasi bersama dengan mereka? Sebenarnya sebelum kita ni buat penjelajahan ini ataupun mengambara, kita melalui ejen. Ejen ini memang ia tersyukur lah untuk di Malaya saja. Ia akan membawa peserta yang mau ikut serta, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Misalnya kita ni tahu menggunakan motosikal lah. Dan alhamdulillah kita telah disediakan semuanya lah. Kita datang ke airport, ejen akan menyediakan kita dan juga barangkali makan minum saja barangkali kita ni membawa sendirilah. Pasal apa di sana makanannya lain sedikit, berbeza dengan makanan kita ni. Mungkin parut keturunan dia sama lah sedikit lah. Bagaimana pula dengan perjalanan berkenaan? Adakah juga tuan ada membawa kelengkapan kemah dan sebagainya? Dari segi kelengkapan ini adalah perlu. Kita ni mestilah menggunakan safety gear untuk keselamatan kita ni. Kita mesti menggunakan kita ni jaket. Baju jaket yang selamat lah, kasut dan juga helmet. Kerana apa kalau kita ni jatuh, ia bahaya. Tapi dengan adanya safety gear ni, insyaAllah sedikit sebanyak 70% ia membantu kita ni untuk menjauhkan daripada perkara yang tidak diingin. Tersedia daripada ejen tersebut? Tidak, barang itu memang kita bawa sendirilah. Pasal apa kalau ejen menyediakan, dia tahu saiz kita ni. Yang tenungsur. Ya, pasal kibar-kibar. Betul lah ya. Jadi apa punya soalan? Jadi sebenarnya Muammar dan Tuan, apa yang menariknya yang ingin saya ketahui juga lah, kerana saya juga berkeinginan untuk berkunjung ke negara Nepal ini sebetulnya, tetapi bukan menggunakan motosikal, tetapi hanya dengan trekking sebetulnya, berjalan kaki. Kerana saya juga pernah ada pengalaman lah sebelum ini untuk mendaki gunung. Namun apa yang ingin ditanyakan kepada Tuan, sebetulnya kalau daripada airport Kathmandu itu untuk menuju ke kawasan Everest itu ada beberapa checkpoint ataupun ada beberapa tempat yang perlu dikunjungi terlebih dahulu, ataupun ya boleh dikongsikan ada tea house-nya yang tertentu. Mungkin tuan dapat kongsikan sejauh mana perjalanan itu, berapa lama ataupun berapa hari yang mengambil masa untuk tuan sampai ke kaki pergunungan Everest itu? Sebenarnya sebelum kita ni menjelajah ke Nepal, memang ada syarat-syaratnya. Kita ni mesti dikenakan visa. Tapi alhamdulillah Nepal memberi kemudahan kepada warga Brunei hanya mengenakan visa on arrival. Artinya kita boleh mendapatkan visa di sana tanpa perlu memohon di sini. Yang kedua, setiap gunung itu sebenarnya mestilah mendapat permit. Indah boleh jalan-jalan suka kita ni. Pasal apa pergunungan itu berbahaya, Pak. Kalau kita missing, kali dengan adanya permit ini, mereka senang untuk mencari warga-warga yang masuk dan hilang. Yang ketiga, Nepal ini sebenarnya tidak ada tempat yang akan jaga. Tapi dengan limpah daripada Allah SWT itu, diberi pergunungan yang cantik. Betul. Dia gunungnya yang pertama, ketiga, dan juga di Banjaran Himalaya itu, kalau kita lihat susah untuk dibayangkan dengan akal manusia, keunikannya, kecantikannya, dan juga mungkin kalau saya bercerita memang best lah, Nepal. Kalau kita ni secara off air memang ada saja ceritanya ni Tuan Ani, kita ni perlu juga menghadkan dan juga sebagainya. Saya tertanya-tanya juga, biasanya orang convoy ride ini dan sebagainya, mereka memerlukan beberapa orang saja ataupun beberapa buah motosikal sahaja dalam satu perjalanan. Kalau Tuan sendiri bagaimana? Adakah dihadkan beberapa orang saja untuk mendaki gunung berkan? Kerana kita faham ini untuk keselamatan. Sebenarnya gunungan ni memanglah kita ni tidak boleh merapati juga. Ya ada tempat-tempat kita ni diberi taklimat. Jika kita ni mendaki gunung, kita mesti bukit mestilah melepaskan orang pertama dan yang kedua naik. Setelah yang pertama selamat, kita akan naik yang kedua. Kerana apa, kalau ya jatuh kita akan jatuh semua. Ini yang bahaya. Betul. Tapi dengan adanya pengalaman penunggang motosikal yang berpengalaman, mereka tahu dengan apa cara-cara macam mana mendaki gunung, macam mana
menuruni gunung dan sebagainya, apalagi dalam keadaan jalan yang tidak baik dan menentu. Betul. Ya. Mungkin kalau naik gunung berkenan senang sedikit tuan. Kita boleh apa ni berhati-hati turun gunung tu bahaya sikit, takut laju. Terpaskan apa lagi menggunakan motosikal kan. Dah ada break. Tergelincir. Itulah ya. Jadi kita bimbun lah sedikit tuan kita dengar hal sedemikian. Tapi penting kita perlu melihat juga dari dari sisi keselamatan berkenaan. Pentingnya ada penyediaan dan juga sebagainya. Malah juga tuan tadi ada mengkongsikan faktor keselamatan antaranya memakai jaket yang bersesuaian. Kita dan faham helmet. sana sejuk, tapi juga pentingnya untuk keselamatan kita ni memakai helmet yang bersesuaian dan juga sebagainya. Jadi apa yang pasti kalau berada di sana tu keadaan cuaca memang tidak menentu kan tuan. Jadi kalau di bulan Disember seperti yang dapat dikongsikan oleh tuan tadi, ada keadaan cuacanya sehingga mencapai minus 18 degree Celsius. Jadi bagaimana dari segi pakaian tu bis kita tuan tu di sana tu? Inilah barangkali kalau saya bercerita lah pengalaman pertama, hari pertama dan kedua, ada peserta-peserta yang lain yang sudah give up lah untuk balik kerana dah tahan akan sejuknya cuaca tersebut. Dan juga kalau di pergunungan fasilitasnya kurang, airnya semua sejuk, tidak dapat dipegang. Kali saya sendiri saya bercerita untuk mengambil air urdu pun payah. Pasal air heaternya diorang elektrik itu kurang. And then dah ada heater di bilik. Kebayangkan kalau kita tinggal dalam periza sehari bulat. Hanya menggunakan hanya kena baju saja. Bayangkan. Ataupun sebanyak 5 lapis baju pun masih sejuk. Jadi bagaimana tuan menghadapi situasi tersebut sebetulnya? Ini yang patut ditanyakan. Itu sebetulnya kalau kita ni sebelum buat perjalanan, kita ni buat research dulu. Kita lihat daripada faktor cuacanya. Memang bukan senang kalau kita dibahaskan. Saya sendiri pun menangis, orang dah tahu. Sukar untuk dikongsikan sebetulnya. Perlu bersedia. Sejuknya tu belum pernah kita ni alami. Menggigit-gigit ni kita ni. Dan balik tidak dapat. Tapi ya dengan semangat dari awal tu, sebenarnya barang ini tidak boleh dipaksa oleh seseorang. Betul. Mesti daripada hati kita ni yang ikhlas untuk menghadapi barang ini. Betul, itulah ya. Jangan Satu terajun. cabaran. Jangan terajun. Jangan suka-suka hati terajun ke sana. Namun sudah daripada negara lain ada yang ina sanggup untuk meneruskan perjalanan, apatah lagi Ketani kan selaku seorang Asia, orang Ketani dengan keadaan cuaca Ketani memang panas, hujan itu saja. Tapi kalau Ketani berada di kawasan negara yang dengan keadaan cuaca seperti dalam cuaca winter, pastinya cuacanya minus daripada cuaca yang kita ni sentiasa alami. Bangun pagi mandi pun pakai air panas. Tepat sekali. Saja betul lagi tuan yang sedemikian rupa. Baik tuan, di kesempatan ini sebenarnya banyak ni kan kami tanyakan. Seronok juga dengan ada pengalaman-pengalaman sedemikian yang indah pernah dilalui oleh kita ni. Tapi mungkin ada saranan ataupun nasihat daripada tuan bagi mereka yang ingin mengikuti jejak tuan. Alhamdulillah. Pertama-tama barangkali sebelum saya lupa, saya ingin merakamkan terima kasih kepada agensi saya lah yang ada di sana, Muhammad Saidan. Beliau lah yang banyak memberi semangat dan memberi pengajaran kepada saya untuk cara-cara untuk mendaki gunung, menggunakan motosikal dan sebagainya. Dan juga saya beri saranan kepada orang-orang muda kita ni. Mungkin saya sendiri sudah terlambat untuk menjelajah dunia ini. Tapi alhamdulillah dalam masa persaraan saya telah mencapai negara Eropah, Asia, China, Mongolia dan sebagainya. Tapi saya sudah berumur 57 tahun. Tapi kalau dapatlah, kalau ada orang muda tu supaya dapat hanya kita ni berkecimpung lah dalam bidang ini, dan juga kita ni sebanyak dapat mengharumkan nama negara Brunei Darussalam di arena antarabangsa. Betul, alhamdulillah ya.
Itulah Sahut cabaran. Sahut Mawar. cabarannya. Saya rasa saya yang akan menyahut cabaran tersebut. InsyaAllah. InsyaAllah. Jika diberikan kesihatan dan juga jika diberikan ke lapangan waktu lah sebetulnya. Betul, insyaAllah. Baik, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita memberikan kata-kata semangat, cerita ataupun juga sumber pengalaman daripada Tuan Sri. Cukup berharga Tuan, hingga kan kami pun dapat merasai. Walaupun sedikit tapi memang satu Saya pun cabaran. tanpa gagas sudah menyahut cabaran tersebut. Baik, untuk itu sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Arsad, Ahli Kehormat Persatuan Motosikal Darussalam. InsyaAllah Tuan, satu badan kita akan bersua lagi dengan pengalaman yang baharu lagi Tuan. Terima kasih, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.